Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Ketika Kerajaan Madani memasuki tahun ketiga pentadbirannya, desas-desus mengenai kemungkinan pilihan raya mengejut pada hujung tahun ini semakin kencang. Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun ringkasnya Bersatu telah mengambil langkah proaktif dengan mula menggerakkan jenteranya seolah-olah mengesahkan spekulasi yang berlegar dalam kalangan pemerhati politik. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Azmin Ali menyatakan bahwa Presiden Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menegaskan keperluan untuk semua jentera bersatu bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Dalam hantaran di Facebook, Azmin menulis, dalam perbincangan pagi ini, YB Presiden menegaskan bahwa semua jentera bersatu mesti digerakkan sekarang untuk menghadapi kemungkinan pilihan raya mengejut pada hujung tahun ini. Kata-kata ini jelas mencerminkan keyakinan dan kesiapsiagaan Bersatu dalam menghadapi cabaran politik yang bakal mendatang. Tambahnya lagi, perbincangan tersebut turut memberi tumpuan kepada perkembangan yang amat meyakinkan. Susulan pertemuan khas antara pemimpin tertinggi Bersatu dan PAS yang berlangsung pada hari Rabu sebelumnya. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Muhyiddin menunjukkan kesepakatan yang semakin kukuh antara kedua-dua parti komponen dalam Perikatan Nasional. Arahan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin kepada seluruh jentera Bersatu untuk melakukan audit kekuatan di semua negeri, terutamanya di kawasan-kawasan tumpuan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, memperlihatkan strategi bersasar untuk memperkuatkan kedudukan Bersatu di peringkat akar umbi. Azmin turut menyeru semua pimpinan dan ahli-ahli untuk menjaga disiplin dan integriti serta menjalinkan kerjasama dengan parti-parti dalam Perikatan Nasional sambil terus menyantuni dan prihatin terhadap rakyat. Menyorot kembali kenyataan Mursyidul Ampas Hashim Jassin pada bulan lalu, beliau menyatakan bahwa PAS akan mengetuai Pakatan Pembangkang dengan alasan bahwa parti itu memiliki lebih kekuatan berbanding dengan Bersatu. PAS kini mempunyai 43 kerusi parlimen di Dewan Rakyat, manakala Bersatu hanya memenangi 25 kerusi dalam pilihan raya umum ke-15. Perkembangan ini mencetuskan spekulasi bahwa PAS mungkin akan mengambil alih peranan dominan dalam Perikatan Nasional, sekaligus mengubah lanskap politik dalam gabungan tersebut. Adakah ini bermakna Bersatu sedang berusaha mengekalkan pengaruhnya dengan langkah awal menggerakkan jentera, atau adakah mereka merasakan tekanan daripada PAS yang kini dilihat semakin kuat? Melihat kepada perkembangan sebelum ini, hubungan antara Bersatu dan PAS seringkali dilihat sebagai dinamik dengan kedua-duanya berkongsi aspirasi yang sama tetapi kadangkala berlainan strategi. Gabungan ini sering menonjolkan imej kesatuan dalam menghadapi kerajaan pimpinan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Namun, jika dilihat dari perspektif yang lebih kritis, ada kemungkinan keretakan dalam hubungan ini akan muncul apabila soal pembahagian kerusi dan kepimpinan menjadi topik utama. Dalam keadaan ini, adakah strategi menggerakkan jentera awal ini sebenarnya satu cara untuk Bersatu menunjukkan kekuatannya kepada PAS? Atau adakah ini satu usaha untuk mengekalkan relevansi dalam politik negara? Langkah ini juga membuka ruang kepada persoalan yang lebih luas. Adakah pilihan raya mengejutkan ini benar-benar wajar dalam keadaan semasa? Malaysia sedang berdepan dengan pelbagai cabaran, termasuklah pemulihan ekonomi pasca pandemik, kestabilan politik, serta isu-isu sosial yang semakin membimbangkan. Mengadakan pilihan raya mengejut mungkin boleh dilihat sebagai tidak bertanggung jawab, kerana ia bukan sahaja memerlukan perbelanjaan yang besar, tetapi juga menambah ketidaktentuan dalam kalangan rakyat. Atau mungkin inilah waktu yang tepat bagi pembangkang untuk meraih peluang memenangi hati rakyat yang mungkin sudah bosan dengan pentadbiran Kerajaan Madani.
Sementara itu, kerjasama antara Bersatu dan PAS juga boleh dilihat sebagai satu strategi untuk menyaingi pengaruh UMNO dalam kalangan pengundi Melayu. Dengan PAS yang kini memiliki lebih banyak kerusi parlimen, adakah ini menunjukkan pengundi Melayu semakin cenderung kepada PAS berbanding UMNO ataupun Bersatu? Jika benar, bagaimana Bersatu akan menyesuaikan strateginya untuk kekal relevan dalam Pakatan Pembangkang? Di pihak lain, adakah UMNO dan parti-parti dalam kerajaan perpaduan akan melihat ini sebagai satu ancaman dan mula mengatur strategi mereka sendiri? Tidak dapat dinafikan, dinamik politik Malaysia kini sedang berubah dengan sangat pantas. Keputusan Muhyiddin untuk menggerakkan jentera Bersatu mungkin juga boleh dibaca sebagai satu usaha untuk mengekang sebarang ancaman dalaman, terutamanya jika ada usaha untuk mencabar kepimpinan beliau dalam parti. Dengan kekuatan PAS yang semakin menonjol, adakah ini memberi tekanan tambahan kepada Muhyiddin untuk memastikan beliau masih relevan sebagai pemimpin dalam gabungan tersebut? Tambahan pula, pandangan rakyat terhadap kerajaan sekarang juga memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju politik negara. Jika rakyat merasakan bahwa kerajaan gagal memenuhi janji-janjinya atau tidak mampu menangani isu-isu kritikal, tidak mustahil sokongan terhadap pembangkang akan terus meningkat. Tetapi persoalannya, adakah Bersatu dan PAS benar-benar mampu menawarkan alternatif yang meyakinkan kepada rakyat? Atau adakah ini sekadar satu lagi permainan politik untuk mengekalkan kuasa dan pengaruh? Dalam pada itu, ramai yang tertanya-tanya, bagaimana pula dengan parti-parti lain dalam Perikatan Nasional seperti Gerakan? Apakah peranan mereka dalam menghadapi pilihan raya mengejut ini? Adakah mereka sekadar akan menjadi penyokong kepada PAS dan Bersatu? Atau adakah mereka juga akan berusaha menonjolkan diri dalam persada politik negara? Di sisi lain, adakah langkah ini sebenarnya mencerminkan ketidakyakinan terhadap kestabilan kerajaan Madani? Jika pilihan raya mengejut benar-benar diadakan, ia pastinya menunjukkan bahwa keadaan politik negara masih belum stabil sepenuhnya dan ini mungkin menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan pelabur serta komuniti antara bangsa. Jadi apakah kita sedang menuju ke arah yang lebih baik atau sekadar berpusing-pusing dalam lingkaran ketidaktentuan yang sama? Akhirnya persoalan besar yang timbul bermain di minda kita semua adalah siapa yang akan benar-benar meraih keuntungan daripada pilihan raya mengejut ini? Adakah rakyat yang bakal mendapat manfaat atau hanya segelintir elit politik yang terus bermain catur di belakang tabir? Bagaimana pula dengan golongan muda? Adakah suara mereka akan didengari dalam percaturan politik yang semakin rumit ini? Dengan segala kemungkinan dan spekulasi ini, satu perkara yang pasti, yaitu perjalanan politik Malaysia akan terus menjadi perhatian dan buah mulut masyarakat dalam dan juga luar negara. Jadi apakah pendapat Anda? Adakah pilihan raya mengejut ini merupakan langkah bijak atau sekadar permainan politik yang akan merugikan rakyat? Berikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY untuk terus mengikuti perkembangan politik tanah air yang terkini. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.